Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat. Sama-sama. Dan alhamdulillah kita dapat menyambung kembali slot Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Yang mana kita maklum bahawa kitab Safinatun Najah ni kitab fiqh. Nama kitabnya Safinatun Najah fi ilmil fiqhi. Pada ilmu fiqh. Yang mana dalam kitab Safinatun Najah ni lengkaplah pembicaraan berkaitan dengan ibadah. Sembahyangnya, kemudian bicara bab zakatnya ringkas, kemudian di penghujungnya bicara berkaitan dengan puasa. Ya. Jadi kita ni sudah berada di hujung bulan Jamadiul Akhir. Yang mana terkadang kita pun tidak sedar pun kita berada di bulan hijrinya bulan berapa. Kita minggu hadapan sudah masuk bulan Rejab. Minggu hadapan hari Khamis 1 Rejab. Jadi hari Jumaat minggu hadapan tu jadi 2 Rejab. Jadi maknanya Rejab, Sya'ban, kita insya-Allah akan memulai puasa Ramadan. Jadi biasanya saya biasanya dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan, saya akan bicarakan berkaitan dengan tajuk puasa lah. Jadi dalam kitab Safinatun Najah ni memang ada tajuk puasa. Tak payah nak cari kitab lain, tak payah nak cari risalah lain ke, tak payah. Sebab dalam kitab Safinatun Najah ni dia ada bicara bab tajuk puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa. Dia bicara di penghujung kitab Safinatun Najah. Jadi kita tengoklah macam mana bilakah kita nak memulai tajuk puasa Ramadan. Sebab kita nak bicara bab puasa ni, takkanlah kita nak bicara di tengah-tengah bulan Ramadan. Ya. Mesti kita nak bicara Awal sebelum masuk Ramadan. Ya, Ustaz. Jadi Rejab, Sya'ban tu paling lewat dah tu. Tapi tengoklah dulu macam mana sebelum kita nak berhenti dahulu tajuk permulaan kitab Safinatun Najah ni bab Islam, bab iman. Jadi insya-Allah untuk hari ni masuk tajuk iman. Jadi setakat mana kita nak bicara ke iman, kita tengok dulu. Sebab kemungkinan kita akan macam tadilah. Sebab kalau kita hanya ambil bulan Sya'ban saja, 4 kali Jumaat, 4 selok, rasanya tak berapa nak sempat tu, tak berapa nak mencukupi. Tapi tak keadaan macam mana. Jadi insya-Allah untuk minggu ni kita masuk dulu berkaitan dengan rukun iman. Kitab fiqh. Tapi belum masuk bab fiqh, bicara bab Islam, bicara bab iman. Sebagaimana saya sebut berulang kali, syarat untuk sah wuduk kita akan bicara nanti. Syarat untuk sah mandi wajib kita akan bicara nanti. Sama dengan syarat untuk sah sembahyang, syarat untuk sah zakat, syarat untuk sah puasa haji pun sama, adalah Islam dan iman. Jadi kitab Safinatun Najah, kitab bab fiqh, tapi syarat untuk sahnya Islam dan iman. Comel kitab Safinatun Najah memulai kitab fiqhnya dengan rukun Islam dan rukun iman.
Dan insya-Allah saya akan bicaralah rukun iman satu-satu rukun, bukan hanya bilang rukun iman pertama, kedua, bukan. Akan bicara satu-satu sebab ianya adalah menjadi syarat untuk sah ibadah kita yang akan kita bicara nanti. Jadi dalam kitab Safinatun Najah edisi Jawi ini, muka surat 2 baris yang kedua daripada bawah. Jadi Rumi kalau ada sidang pendengar Manik FM ataupun yang mengikuti live FB yang pakai hak Rumi, tanda sendirilah hak Rumi tu. Cuma sebagaimana saya sebut sebelum ni, cara susunan kitab hak Jawi dengan hak Rumi ni cara yang berbeza. Yang mana kalau hak Jawi, atas dia Safinatun Najah bahasa Arab, terjemahan terus duduk di bawah. Mana kalau saya berhenti tu di tengah tajuk, nak sambung balik di slot akan datang tu, senang kita nak jumpa kat mana hak Arab dia, kat mana terjemahan dia. Adapun kalau hak Rumi ni, kalau kata terdahulu rukun Islam satu perenggan, terjemahan di satu perenggan. Rukun iman satu perenggan sebelah kiri, terjemahan di sebelah kanan satu perenggan. Kalau rukun Islam, rukun iman tu saya berhenti di tengah-tengah. Jadi untuk hak pakai Rumi tu dia kena cari sendirilah kat mana hak terjemahan dia. Makna dia ada sedikitlah kesulitan kalau pakai hak Rumi. Kalau pakai hak Jawi memang comel lah kalau pakai hak Jawi. Jadi hak edisi Jawi, kitab Safinatun Najah muka surat 2 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa bil qadri. Dia boleh baca dal tu baris mati pun boleh. Wa bil qadri, dan boleh juga baca dengan dal tu baris patah baris atas. Wa bil qadari. Bil qadri pun boleh. Wa bil qadari pun boleh. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, bermula segala rukun iman itu 6. Sittatun. Pertama daripada 6 rukun iman, bahawa engkau percaya. Engkau percaya. Percaya ni terjemahan daripada iman. Antu'mina, bahawa engkau beriman dengan makna percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman bahasa Arab, terjemahan bahasa Melayu kita percaya hati. Dan kita dahulu sudah tekan berkaitan dengan definisi Islam, definisi iman, dan saya tambah satu laginya definisi ihsan. Jadi definisi iman yang terdahulunya adalah at-tasdiqul qalbi, membenar hati akan sekalian perkara yang datang oleh Nabi SAW. Tu iman. Membenar hati. Jadi antu minabillah, bahawa engkau percaya, terjemahan di sini. Percaya dengan hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Iman ni percaya hati. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana takrifan iman terdahulu, percaya hati dengan sekalian perkara yang dibuat datang oleh Nabi SAW. Itu dia definisi iman. Percaya hati akan sekalian perkara yang dibuat datang oleh Nabi SAW. Dan termasuk perkara yang dibuat datang oleh Nabi SAW termasuk berkaitan dengan Allah sebagai Tuhan kita.
termasuk perkara yang datang oleh Nabi SAW adalah malaikah. Nabi cerita berkaitan dengan malaikah. Kemudian Nabi bawa kitab Al-Quranul Karim. Dan Nabi cerita juga kitab-kitab yang diturun pada rasul-rasul yang terdahulu. Ini semua perkara yang berdatang oleh Nabi SAW. Jadi definisi iman terdahulu, percaya hati dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW, termasuklah berkaitan dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupalah, terdahulu saya sudah tekan hak berkaitan dengan definisi Islam dan iman. Kemudian saya tekan pula berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman yang menjadi asas, panggil berteras kepada Islam, yang menjadi teras kepada iman. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Manakah rukun asas ataupun rukun teras kepada Islam dan juga kepada iman? Jadi rukun asas, rukun teras kepada Islam adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila kita nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, maka sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam yang ada syahadah akan terima sekalian perkara yang Nabi SAW bawa datang. Yang Nabi itu kita asyhadu, kita nak saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, dan kita nak saksi bahawa Allah adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan yang lain daripada Allah. Jadi apa yang Nabi SAW bawa, kita sebagai Islam akan terima bulat-bulat. Semua perkara. Perkara yang raib ke, kita terima bulat-bulat secara zahir Islam. Bab ibadah ke, bab muamalah ke, bab munakahat ke, bab janayat ke, kita terima bulat-bulat sebagai orang Islam. Apabila zahir kita Islam mengucap 2 kalimah syahadah, pergi pula kepada hati. Beriman dengan Allah dan Rasul hak kita syahadahkan. Jadi rukun iman yang 6 perkara yang menjadi rukun teras, yang menjadi rukun asas adalah beriman dengan Allah, rukun yang pertama. Beriman dengan Rasul, rukun yang keempat. Jadi kenapa pula beriman dengan Allah, kemudian beriman dengan Rasul? Rasul tu rukun yang keempat. Yang mana susunan rukun iman yang 6 perkara ni bukan ulama yang susung 1, 2 sampai ke rukun yang ke-6, bahkan itu disusung oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis Muslim ketika menjawab persoalan Jibril alaihissalam yang tanya Nabi SAW berkaitan dengan iman. Bila Jibril alaihissalam tanya Nabi, akhbirni anil iman, khabar alimu ya Muhammad akan daku daripada iman. Maka Nabi pun jawab, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Jadi 6 susunan rukun yang pertama, kedua sampai ke-6 itu susunan Nabi SAW. Begitu juga dalam hak kita biasa baca lepas semayang tu, Amanar Rasul tu. Dalam wirid semayang kita baca Amanar Rasul. Kita baca Amanar Rasul tu kan. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriku baina ahadim mir rusulih. Jadi ayat Quran, kullun amana billahi, beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikah yang kedua,
wa kutubihi, dan kitab yang ketiga, wa rusulih, dan rasul yang keempat. Jadi susunan rukun yang pertama beriman dengan Allah, rukun yang keempat beriman dengan rasul ni susunan ayat Al-Quran sendiri. Tapi kenapa yang menjadi asas kepada rukun iman adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Walahal Rasul adalah rukun yang keempat. Kalau kata asas kepada rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, okeylah. Sebab itu memang rukun nombor 1. Rukun yang pertama. Kalau kata 2 kalimah syahadah menjadi asas teras kepada Islam, clear. Sebab ianya rukun yang pertama. Tapi bila pergi kepada iman, beriman dengan Allah dan Rasul menjadi teras. Tapi Rasul tu nombor 4. Jadi akan timbul sedikitlah pertanyaan. Maka dalam huraian yang dihura dalam syarah kepada Riyadhus Shalihin menyatakan bahawa didahulukan malaikat, kitab, kemudian disusuli dengan Rasul adalah untuk meraihkan bagaimana tertib yang mana Allah menyampaikan agama kepada Rasul. Allah utuskan malaikat bawa kitab kepada Rasul. Itu hak tertib agama disampaikan pada Rasul untuk disampaikan kepada umat. Agama daripada Allah. Yang bawa agama wahyu melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat ni pula bawa kitab kepada Rasul. Jadi Rasul nombor 4 lah. Itu ikut susunan dia. Jadi, tapi asas kepada iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Dengan bahawa kita mengetahui dan berpegang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan berkaitan dengan sifat-sifat Rasul. Yang menjadi asas kepada iman, bahkan menjadi permulaan yang wajib dalam agama kita. Jadi asas kepada iman, beriman dengan Allah dan Rasul. Yang mana beriman dengan Allah dan Rasul ni menjadi permulaan perkara yang diwajibkan atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang yang baligh serta berakal, orang mukallaf, sama ada lelaki dan perempuan. Kewajipan yang pertama-tama adalah mengenal akan Allah dan mengenal akan Rasul. Apa makna mengenal akan Allah, mengenal akan Rasul? Dengan makna mengetahui dan berpegang kejap akan sifat Allah dan sifat Rasul. Jadi sifat Allah, sifat Rasul ni, kalau kita mengaji kaedah sifat 20, dia akan merangkumi 50 aqaidul iman. Dia akan mengandungi 50 aqaidul iman ni. Aqaid ni jamak pada aqidah. Satu, aqidah. Aqidah ni kalau kita terjemah sebagai simpulan, ikatan. Sebab dia asalnya aqidah ni daripada perkataan aqdun. Akad. Akad ni ikat lah. Contohnya akad jual beli. Bincang tawar menawar. Okey. Setuju. Kita pun akad. Saya beli barang ni, saya jual barang ni. Maknanya dia pun akad. Sebab apa dia panggil? Ikat. Dia kita asal makna. Risik, pinang, tetap tarikh, lepas tu akad nikah. Apa ni? Ikat. Jadi pasangan suami isteri. Itu asal makna ni aqdun, ikat. Jadi akidah ni, apa panggil apa ni? Kepercayaan yang sipu, ikat mati. Jadi, bila sebut dengan aqaidul iman, kalau kita tengok dalam buku-buku, aqaidul iman diterjemah dengan simpulan iman. Biasa tengok dalam buku kan? Aqaidul iman diterjemah dengan simpulan iman. Ni. Sipu makna ikat satu. Sipu ni kalau kita cakap agak, ikat hak mati tu lah. Kan ada kan ikat hak boleh kita tarikh
tarik dicabut dulu. Tu panggil ikat apa gitu. Yelah, ikat. Ribbon. Ikat macam hok orang beli jual-jual tu kan, hok kita nak dia ikat. Dia tak boleh ikat mati dah kita nak buka payah. Dia ikat Pak kata ribbon. Gitu lah tau. Ada satu lagi tu diikat. Hok tu sipu. Kena potong pisau. Hok tu kena potong pisah. Tu dia panggil sipu, bukan setakat ikat kalau kita makanan kalau hok jenis hok ikat mati tu go Allah. Lapar lah. Susah kita. Dah cari pisah lah apalah. Jadi ini seolahnya bukan ikat. Mana sipu mati. Tu. Aqaidul iman ni simpulan iman. Jadi berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul ni ada 50 aqaidul iman. 50 sifat yang wajib kita sipu mati di akidah kita. Sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, satu yang harus. Sifat yang wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, satu harus. Kita pun sipu mati di akidah kita. Tentu sungguh 20 sifat yang wajib bagi Allah. Tentu sungguh 20 sifat yang wajib bagi Rasul. Sipu sini. Hak sifat mustahil pula 20 tu. Tentu dok sama sekali sifat yang mustahil bagi Allah. Tentu dok sama sekali sifat yang mustahil bagi Rasul 4. Tu kita pun sipu mati hak sifat mustahil. Sifat mustahil ni kita sipu di akidah kita tentu dok lah. Tak ada Tuhan, tentu dok sama sekali. Tuhan ada tapi baharu, tentu dok sama sekali. Tuhan ada tapi ramai, tentu dok sama sekali. Tuhan satu tapi lemah, tentu dok sama sekali. Ni sipu di akidah sifat mustahil. Baik. Jadi sifat mustahil bagi Rasul pula dusta, khianah, sembunyi wahyu, bodoh, tentu dok sama sekali. Tentu dok Rasul dusta, tentu dok sama sekali. Tentu dok Rasul khianah, melakukan perkara yang dilarang. Tentu dok sama sekali Rasul ni menyembunyikan wahyu yang diperintah pada Rasul untuk menyampaikan kepada umat. Tentu dok sama sekali Rasul sembunyi. Bodoh, tentu dok sama sekali Rasul ni bodoh ni. Jadi sifat mustahil kita pegang di akidah kita. Sifat mustahil bagi Allah dan Rasul tentu dok sama sekali. Ini dipanggil apa ni? 50 aqaidul iman yang kita sipu mati di akidah. Sifat wajib tentu sungguh. Sifat mustahil tentu dok sama sekali. Sifat haruh boleh jadi belaka. Sifat haruh tu hak boleh jadi. Jadi hak 50 aqaidul iman yang saya sebut tadi sebagai permulaan yang wajib pada agama kita, mengenal Allah dan mengenal Rasul dengan bahawa mengaku putus di hati kita akan 50 aqaidul iman. Itulah yang masuk di bawah beriman dengan Allah, rukun yang pertama, rukun iman yang pertama. Beriman dengan Rasul, rukun iman yang keempat. Yang menjadi asas kepada iman, percaya hati akan sekalian perkara agama yang datang oleh Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejap dah beriman dengan Allah dan Rasul menjadi asas, menjadi teras kepada iman, maka kita pun akan beriman dengan perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Perkara sam'iyah dia panggil. Perkara uluhiyah, ketuhanan berkaitan dengan sifat Allah. Perkara hak berkaitan dengan nubuwah, kenabian, berkaitan dengan sifat Nabi Rasul. Hak sam'iyah ni. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, beriman dengan Nabi SAW, kita akan beriman dengan sekalian perkara yang kita dengar yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Nabi bawa apa? Nabi bawa cerita malaikah. Kita pun beriman. Sebab apa kita beriman dengan malaikah? Sebab kita beriman dengan Rasul. Rasul cerita tak malaikah. Dan kita beriman Rasul ni benar. Dan kita beriman Rasul ni tidak akan sembunyi wahyu sama sekali. Jadi hak Rasul cerita malaikah ni, ini adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita beriman dengan Rasul yang benar, kita berimanlah dengan perkara yang Rasul bawa datang berkaitan dengan malaikah. Kerana Nabi SAW pula cerita Rasul-Rasul yang lain. Nabi Adam AS ke. Maka kita beriman jugalah sebab cerita Nabi Adam, Nabi Ibrahim pun semua tu
cerita yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Kita beriman dengan sekian rasul. Nabi bawa Al-Quran. Kita beriman dengan Al-Quran. Nabi cerita berkaitan dengan Taurah, Injil, Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Kita beriman juga. Sebab apa? Sebab Nabi yang cerita bahawa Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihimussalatu wassalam diturunkan dengan kitab Taurah, Zabur dan Injil. Kita beriman. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan Nabi SAW yang menjadi permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, yang menjadi asas kepada iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Nabi bawa datang juga cerita bab qiyamah. Tiup sangkakala yang pertama, tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dihimpun di mahsyar. Di mahsyar pula ada syafa'atul uzma, syafa'ah besar, ada hisab, ada terima catatan amalan, ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, ada bicara bab sirat, bicara bab syurga dan neraka. Kita beriman sekaliannya. Kenapa? Kerana itu semua perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Itu kata asasnya adalah beriman dengan Allah dan beriman Rasul, dan permulaan agama yang wajib ke atas kita adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul, yakni kita mengetahui serta berpegang kejap akan aqaidul iman yang 50. Hak tu cerita dahulu secara umum. Berkaitan dengan iman dan berkaitan dengan rukun asas dan juga rukun teras kepada iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Jadi rukun yang pertama adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa beriman Allah Ta'ala Tuhan yang dalam ni ada huraian sedikitlah beriman dengan Allah. Saya ambil dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada kitab Riyadus Salihin. Riyadus Salihin itu kitab hak Imam Nawawi rahimahullah. Pada pembicaraan hak hadis Jibril tadilah. Hak hadis Jibril. Hak Jibril AS tanya Nabi SAW berkaitan dengan iman. Nabi pun jawab, antu minabillah. Bahawa engkau beriman dengan Allah. Dalam syarah kepada Riyadus Salihin, Dalilul Falihin, beriman dengan Allah ay bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyyati. La syarika lahu fil uluhiyyah. Itu panjang lagi di hadapan tu. Dimulai dengan ay bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifati wa af'ali. Beriman dengan Allah dengan bahawa beriman bahawa senya Allah Subhanahu wa ta'ala esa pada zat Allah, esa pada sifat Allah dan esa pada perbuatan Allah. Jadi permulaan bicara beriman dengan Allah ni adalah beriman dengan keesaan Allah. Beriman dengan keesaan Allah. Beriman Allah Tuhan yang esa. Esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan. Kenapa dihuraian beriman dengan Allah ni, beriman dengan keesaan Allah? Kerana mari daripada hak zahir Islamnya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu zahir. Kalau kita syahadah zahir Islam. Penyaksian bahawa Allah jua Tuhan. Jadi apabila pergi kepada iman, percaya hati, dimulai dengan beriman Allah Tuhan yang esa. Sebagaimana hak zahir syahadah, penyaksian Allah jua Tuhan. Di situ. Kat Islam kan, asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian bahawa tiada
Tuhan, melainkan Allah. Dengan makna Allah jua Tuhan. Tuhan yang satu. Itu hak syahadah zahir. Sekarang ni kita pergi pada iman pula ni. Sebab apa? Sebab penilaian kita di hari akhirah adalah iman. Penilaian kita di hari akhirah adalah iman. Hak Islam ni, hak zahir atas dunia. Hak Islam ni, hak zahir atas dunia, dapat manfaat dunia. Sebagai orang Islam, segala-galanya terjamin. Diri pun selamat, harta benda pun selamat. Akan berhubung sesama sebagaimana orang Islam ramai-ramai. Ada kehormatan sebagai orang Islam. Bila mati diuruskan jenazah dengan hormat sebagai orang Islam atas dunia. Tapi untuk bahagian akhirah, perkiraannya adalah iman. Jadi kalau ianya orang Islam yang beriman, dunia dapat faedah, akhirah dapat faedah. Tapi nak bicaranya, penilaian akhirah adalah iman. Islam bahagian zahir di dunia, bahagian akhirah penilaiannya adalah iman. Kalau orangnya Islam, kehidupannya bermuamalah kira bicara sebagai orang Islam, mati diuruskan jenazah dengan penuh kehormatan sebagai orang Islam, tapi bahagian imannya tidak ada, maka di hari akhirah bermula daripada barzah, dia tidak ada bahagian langsung. Sebab sebut dah dahulu kan, Islam dan iman dia tidak berlaziman. Ada orang Islam yang tidak beriman, ada orang yang beriman tetapi tidak menzahirkan Islam. Yang mana Islam kita warisi daripada ibu bapa. Islamnya orang kafir dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Islamnya kita ni, kita warisi daripada ibu bapa. Islamnya orang yang asalnya bukan Islam adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Faham tak ni? Tapi imannya kepercayaan hati masing-masing dengan Allah dan Rasul. Kalaulah mak ayah tu Islam, maka anak tu Islam yang diwarisi. Yang dipusakai, Islam baka. Tapi kalau imannya tidak ada, maka dia tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia asalnya bukan Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi kepercayaan dia pada Allah dan Rasul tidak ada. Dia hanya mengucap 2 kalimah syahadah untuk kepentingan dunia. Contohnya untuk berkahwin dengan orang Islam. Untuk kepentingan dunia. Contohnya untuk dapat bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan. Maka dia tetap orang Islam pada zahir. Tapi di sisi Allah, di sisi hukum akhirah, dia bukan orang yang beriman. Jadi penilaiannya adalah iman. Kita kena faham mula iman ni. Zahir kita mudah sahaja. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Mana apa? Allah jua Tuhan. Kita pergi pada iman. Beriman dengan Allah. Apa makna beriman dengan Allah? Ai bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Beriman dengan Allah dengan makna engkau beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Esa pada zat, zat Allah, zat Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Esa pada sifat, tiap-tiap satu sifat Allah satu. Kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Itu esa pada sifat. Kita kata satu pada sifat macam mana? Hak secara tafsir yang kita wajib mengetahui dan berpegang 20 dah. 20 tu tak panggil esa, tak panggil satu 20. Dan esa pada sifat maksud apa? Tiap-tiap satu sifat satu. Kudrah satu. Perbuatan Allah banyak, tapi kudrah satu. Kalau dak esa macam mana? Kudrah Allah ada 2. Tu orang panggil dak esa. Ni kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Tu esa pada zat. Esa pada sifat. Kemudian esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan.
Apa makna? Semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirah. Semua perkara yang berlaku. Sama ada perkara besar, perkara kecil, perkara baik ataupun perkara jahat. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Itu dia panggil esa pada perbuatan. Perbuatan ni banyak yang berlaku ni. Tapi tukang buatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menjadikan sekalian perkara. Itu esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan inilah di rukun iman yang ke-6. Di rukun iman yang ke-6 nanti, semua yang berlaku baik dan juga jahat daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Nanti di rukun iman yang ke-6. Yang mana rukun yang ke-6 ni beriman dengan qadar baik dan jahat daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah. Dia sebenarnya sudah masuk di beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang esa pada perbuatan. Masuk situ dah hak rukun yang ke-6. Masuk di beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rukun yang pertama. Allah yang esa pada zat, Allah yang esa pada sifat, Allah yang esa pada perbuatan. Khaliq yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya hak rukun iman yang ke-6 dia sudah masuk di bawah rukun iman yang pertama. Tetapi Nabi SAW hak kena ni ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, perbuatan Allah yang bersifat kudrah diletak di rukun iman yang ke-6, rukun yang asing. Sebab apa? Kita kena perici molek hak rukun iman yang ke-6 yang sebenarnya sudah masuk di rukun iman yang pertama. Dan insya-Allah lah sampai bicara hak rukun iman yang ke-6 itu, saya akan fokus sedikit, saya akan tekan sedikit hak rukun iman yang ke-6 yang hakiki sebenar-benarnya sudah terkandung di bawah rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah, Allah Tuhan yang esa pada zat, Tuhan yang esa pada sifat, Tuhan yang esa pada perbuatan. Apabila Allah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang lain, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Sebab Allah Tuhan yang esa. Kalau ada dua Tuhan, pada takdir, Tuhan yang pertama ada sifat kesempurnaan separuh. Tuhan yang kedua ada sifat kesempurnaan separuh. Lepas tu dia pun gabungkan kesempurnaan. Ni patut takdir mula-mula lah. Kalau ada dua Tuhan sungguh, punah ranah langit bumi ni. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Tapi syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, asas keimanan kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Tuhan yang esa, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, Allah jua Tuhan, macam mana Allah nak buat langit bumi? Sebab Allah hanya Allah jua Tuhan, tiba-tiba bersifat dengan sifat kekurangan. Maha suci Allah bersifat kekurangan. Kemudian waktu kita berpegang secara umum, secara ringkas. Allah yang esa bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah yang esa maha suci daripada sifat kekurangan. Itu kita mengetahui dan berpegang secara ringkas, secara kasar. Kemudian hak kita ngaji sifat 20 tu macam mana pula? Hak 20 tu kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Ni kewajipan fardu ain kepada kita sebagai permulaan agama. Hak aqaidul iman yang 50. Waktu fardu ain tu, hak secara ringkas tadi fardu ain juga. Kita mengetahui dan berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu fardu ain kepada kita. Dan fardu ain juga pada kita
mengetahui dan berpegang secara tafsil hak 50 aqaidul iman, termasuk sifat Allah dan termasuk sifat Rasul. Jadi sifat Allah 20 tu kita wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil untuk mengesahkan rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergilah pula kepada rukun iman yang kedua, wa malaikatihi, dan kedua percaya pada sekalian malaikatnya, wa kutubihi, dan ketiga percaya pada segala kitab-kitabnya, kitab-kitab bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah untuk slot akan datang akan pindah kepada rukun iman yang kedua, beriman dengan sekalian malaikah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi jutaan terima kasih dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar atas ilmu yang diberikan pada petang ini. Pastinya ilmu yang diberikan itu semoga kita dapat beramal ke arah yang lebih sempurna. Jadi di kesempatan yang ada ini saya mengajak untuk anda semua yang menonton kami secara live ataupun yang mendengarkan kami secara frekuensi untuk muat turun aplikasi terbaru kami Sweet Plus. Muat turun saja di Google Play Store ataupun di Apple App Store untuk mendengarkan setiap masa 24 jam Radio Manis FM. Di samping itu, di dalam Sweet Plus ini aplikasi terbaru kami ada terakan satu tempat di mana anda boleh menimba ilmu yang dipanggil sebagai Kompas Kiblat, dan ada antara tajuk-tajuk yang menariknya yang baru saja kita upload adalah adakah mendengar dan juga membaca Al-Quran akan mendapat ganjaran yang sama. Kita juga ada podcast di sana untuk anda sama-sama mempelajari kelas bahasa Arab. Juga ada kapsul inspirasi Al-Quran dan banyak lagi muat turun secara percuma aplikasi terbaru kami Sweet Plus. Jutaan terima kasih juga untuk anda semua yang sekarang ini menonton kami secara live di Facebook. Ramai yang mendoakan hari ini adalah hari yang cukup istimewa untuk Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar. Di kesempatan ini juga Ustaz saya mengucapkan selamat menyambut hari kelahiran Ustaz. Semoga diberikan umur yang panjang, semoga diberikan kesihatan yang baik. Saya sifatkan Ustaz sebaya dengan saya Ustaz 25 tahun sebab tenaga Ustaz masih lagi muda kan. Kita setiap hari ini minggu berapa bersama bulan dengan hari Ustaz. Ya Ustaz. Hari ini berapa bulan? Ustaz hari berapa bulan Ustaz? Hari ni. Hari 28 Januari 2022 mungkin. 28. Betul lah Ustaz. Hari lahir. Saya pun tak tahu pun. Allah Ustaz. 28 bulan hari ni. 28 bulan hari ni. Hari lahir Ustaz. Bukan hari lahir. Hari lahir macam hari lahir hari ni duduk baby lah hari lahir hari ni. Ya. Hari Ya 28 bulan. Okey. Saya pun tak sedar. Ustaz sendiri tak sedar lagi. Kelahiran Ustaz sendiri. Apapun kita semua sama-sama doakan agar Ustaz diberikan kesihatan yang berkepanjangan. Terima kasih kepada yang telah pun kongsikan sebanyak 120 perkongsian hari ini. Semoga tangan yang kongsikan ilmu pada hari ini diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Kepada semua yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ustaz, untuk penutup kita silakan untuk doa penutup kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin. Allahumma allimna ilma akdamin. Amin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.